Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Malam ini kita masuk kepada siri kedua daripada pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Wa nafa'ana Allah bihi bi 'ulumihi fid darain. Yang maksudnya itulah adab ataupun penerangan tentang adab-adab yang perlu ada pada para pendokong ataupun para pembawa Al-Quran. Maksud para pembawa Al-Quran itu pembacanya, penghafalnya, pengamalnya, mereka yang sentiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Maka Imam An-Nawawi mengarang satu kitab yang tidaklah terlalu tebal tetapi memenuhi hadis-hadis yang boleh katakan sebagai hampir keseluruhannya hadis-hadis yang sahih, dan beliau supaya tidak memanjangkan maka beliau tidak memuatkan isnad ataupun rantaian periwayatan itu daripada an sekian itu supaya untuk memudahkan untuk orang mengamalkannya, memahaminya, segera memahaminya dan segera mengamalkannya. Maka kita telah membicarakan pada pertemuan yang lepas tentang muqaddimah kitab ini, tentang biodata ataupun biografi Imam An-Nawawi rahimahullah. Untuk tidak melanjutkan ataupun tidak memanjangkan, maka kita terus pula masuk kepada tajuk pertama yang dimuatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini, iaitulah pada halaman pertama. Maka tajuknya ialah pada malam ini keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. Kita teruskan pembacaan kita. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid darain. Kita bacakan dalam bahasa yang diterjemahkan oleh Al-Fadil Al-Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, mendirikan salat dan mendermakan daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara berterang-terang, mereka mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian, supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahi mereka dari kurnia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Surah Fatir ayat 29 hingga 30. Jadi ayat ini menceritakan atau memberitahu kepada kita tentang kelebihan bagi orang yang membaca kitab Allah, kelebihan bagi orang yang mendirikan salat, kelebihan bagi orang yang menafkahkan hartanya dengan bersedekah sama ada secara terang-terang ataupun secara bersembunyi.
Dan Allah Ta'ala sifatkan amal soleh yang kita lakukan, membaca kitab Allah, mendirikan solat, menafkahkan harta benda itu, ibaratnya seperti seorang yang berdagang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seolah-olahnya seperti kita memperniagakan, kita mengharapkan satu perniagaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dengan perniagaan itu, apa yang modal yang kita lakukan, itulah dengan membaca kitab Allah, dengan mendirikan salat, dengan mengeluarkan harta kita sebagai sedekah di jalan Allah. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, perniagaan ini adalah perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Allah akan menyempurnakan pahalanya kepada orang yang membacakan kitabnya dan melakukan amal soleh daripada salat dan nafkah harta benda tadi. Baik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa zakarallahu fi man 'indahu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ada menyebutkan, apabila satu kaum, satu kumpulan itu, mereka itu membacakan kitab Allah dan mereka berkumpul dalam rumah Allah, mereka membacakan kitab Allah, mereka bertadarus sesama mereka, maka pasti akan turun kepada mereka ketenangan. Malaikat menaungi mereka dan turun kepada mereka rahmah. Mereka diliputi oleh rahmah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebutkan mereka itu di kalangan para makhluk yang muqarrabin, yang hampir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang satu kumpulan orang yang membaca kitab Allah. Apatah lagi apabila mereka berkumpul dalam rumah Allah dan mereka membaca secara beramai-ramai di kalangan mereka. Itu di antara kelebihannya, membacakan kitab Allah, membacakan secara beramai-ramai, bertadarus. Baik, kemudian seterusnya Imam An-Nawawi memulakan dengan hadis yang pertama tentang kelebihan orang yang berinteraksi atau terlibat dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka beliau menyebutkan daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di kalangan kamu ini iaitulah orang yang dia belajar Al-Quran kemudian dia mengajar Al-Quran. Nabi kata ini orang yang terbaik, iaitulah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Terbaik dari sudut mana? Sebagai ulama mengupas, iaitulah dalam konteks yang disebutkan, sebab ada juga hadis menyebutkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ada hadis menyebutkan itu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia. Kata Nabi SAW, maka aku orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Tapi yang ni pula sebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mana satu ni ada kontradik ke? Ada percanggahan ke? Tak. Kalau kita memahaminya dengan cara yang betul, maka sebagai ulama menyebutkan mengikut konteksnya. Maka dalam konteks pembelajaran ilmu, maka dalam apa-apa yang urusan yang berkaitan dengan ilmu, yang terbaik kamu belajar ilmu apapun, maka yang paling baik ialah Al-Quran. Dalam konteks kamu berhubungan dengan sesama manusia, dalam konteks kamu berbakti kepada sesama manusia, melayani hal ehwal manusia, maka yang paling baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, orang yang terbaik di kalangan kamu ialah yang terbaik dengan ahli keluarganya. Maka kata Nabi, aku yang paling baik dengan ahli keluarga aku. Jadi dalam konteks ini, dalam konteks ilmu, maka ilmu apapun yang kita pelajari tidak akan dapat menandingi ilmu Al-Quran. Tidak akan dapat menandingi. Mengapa? Sebab Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
al-mu'jiz al-muta'abbad bitilawatihi. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sifatnya i'jaz. Sifat dia bermukjizat. Apa maksud bermukjizat? Mukjizat ni maknanya mencabar. Itu maksud mukjizat. Terjemahan dia ialah mencabar. Mencabar dalam bentuk mana? Mencabar dalam bentuk yang tak terlawan oleh cabaran itu. Itu dipanggil mukjizat. Satu lagi dalam bahasa Arab dipanggil tahadda, mutahaddi, yang mencabar. Tahadda mencabar juga. Tapi kalau cabar dalam bentuk tahadda ni, mungkin kalau kita cabar, ada orang cabar balik, lawan cabaran itu, boleh jadi orang yang mencabar itu kalah. Tapi kalau mukjizat ini, dia sifatnya mencabar dan memang tak akan boleh menang kalau lawan dengan cabaran mukjizat. Maka Al-Quran itu mukjizat al-muta'abbad bitilawati, dan dikira beribadat dengan membacanya. Sama ada faham ataupun tidak faham, maka tetap dikira beribadat dengan membacanya dan diberikan ganjaran pahala. Dan besar ganjaran pahalanya kerana Al-Quran itu kalam Allah. Kalau Al-Quran itu kalam Allah, maka kalam Allah itu dalam hadis Nabi yang lain menyebutkan, seperti yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, menyebutkan fadlu kalamillahi ala kalami khalqihi ka fadlillahi ala khalqihi. Lebihnya kalam Allah ni berbanding dengan kalam yang lain, macam nak banding Allah dengan makhluk. Boleh banding tak Allah dengan makhluk? Kan? Lebihnya Allah dengan makhluk. Lebihnya Allah dengan makhluk ni tak boleh nak banding. Lebihnya makhluk dengan makhluk boleh banding. Saya lebih daripada anak-anak dari sudut apa? Dari sudut umur. Berapa lebihnya? Mungkin 50 tahun lebih tua, mungkin 60 tahun kalau kita lebih tua. Bolehlah banding, boleh buat kaya ukuran banding. Kan? Lebih apa dari sudut kita nak bandingkan sesama kita? Lebih dari sudut berat badan. Saya 80 lebih, ada nak 30, 40, 50 contohnya kan. Ada boleh buat ukuran, buat perbandingannya. Lebih dari sudut ilmu, boleh buat ukuran. Setakat mana pengajian dia, ijazah, master, boleh ukuran. Tapi lebihnya Allah berbanding dengan makhluk, lebih semata-mata tak boleh nak buat ukuran. Tak boleh nak buat ukuran. Maka kerana itu, kalaulah Allah, ibarat Allah, Nabi SAW menyebutkan bandingan kelebihan kalam Allah itu sama macam kelebihan lebihnya Allah terhadap makhluk. Boleh nak banding? Tak boleh nak banding. Maknanya itu istimewanya kalam Allah Al-Quran. Maka kalau begitu, apabila kita membaca Al-Quran, memang Nabi SAW menyebutkan siapa yang baca Al-Quran itu, maka dia mendapat satu ganjaran yang digandakan kepada 10 pada setiap huruf yang dibacanya. Nabi kata, aku tak katakan alif lam mim tu huruf, tapi alif tu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 1 10 kan. Jadi kalau alif lam mim dah 30. Cumanya bagi tahu kata 30 ganjarannya. Tapi 30 tu agak-agak besar mana 30 tu, kalau ditimbang berat mana, kalau diukurkan dengan saiz besar mana, tak tahu. Kita tak tahu, nanti kita tunggu sana nantilah kan, kita tunggu sana nanti kan. Kalau semayang sunat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan besar dunia, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kurang-kurangnya boleh nampak je lah besar dunia dan seisinya. Tapi bila Al-Quran ni kalam Allah, maka bandingannya sebagaimana Allah, kalau nak dibandingkan dengan makhluk tak boleh, begitu kalam Allah nak dibandingkan dengan kalam makhluk. Baik. Maka kerana itulah orang yang mempelajari Al-Quran itu adalah orang yang terbaik. Dari sudut menuntut ilmu, maka menuntut ilmu Al-Quran itulah yang paling baik. Dan orang yang setelah dia mempelajarinya, kemudian dia mengajarkan pula Al-Quran itu. Anak-anak terlibat dalam dunia Al-Quran. Belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka anak-anak termasuk dalam golongan yang disebutkan dalam tajuk kitab kita ini, itulah Hamalatul Quran. Hamalatul Quran. Apa maksud hamalah? Hamalah tu plural kata jamak daripada perkataan hamil. Hamil ni orang yang bawa. Orang yang bawa Al-Quran. Dia bawa pada mulutnya membacanya, dibawa dalam kepalanya, sentiasa dalam kepalanya, di dadanya dengan mengingatinya. Itu
pembawa Al-Quran. Jamak taksir daripada perkataan hamil, hamalah. Macam talib, pelajar, ada juga jamak taksir talabah, ada juga jamak muzakkar salim talibun, ada jamak muannas salim kalau perempuan talibat, ada juga jamak taksir tullab, ada juga jamak yang dalam bentuk talabah. Begitulah hamil, hamalah, pembawa Al-Quran. Baik. Dalam hadis ada disebutkan, dikatakan kepada ahli Al-Quran, pembawa Al-Quran, mudah-mudahan kita semua anak-anak ni termasuk dalam golongan pembawa Al-Quran, hamalatul Quran. Maka akan dikatakan nanti pada hari kiamat nanti, bacalah kamu akan Al-Quran dan naiklah kamu, bacalah Al-Quran itu dengan tertil sebagaimana kamu membacanya secara tertil di dunia dahulu. Maka kedudukan kamu bagi orang ahli Al-Quran nanti di dalam syurga, diminta kepadanya supaya membaca Al-Quran, maka dia membaca selagi mana dia boleh berupaya membaca Al-Quran itu, selagi mana Al-Quran itu ada dalam ingatannya, maka dia baca, naiklah tingkatnya satu darjat, sehinggalah ke akhir ayat yang dia bacanya, maka disitulah darjatnya di dalam syurga. Itu kelebihannya bagi orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Seterusnya Imam An-Nawawi menyebutkan hadis seterusnya lagi. Ini bab yang awal ini menceritakan tentang kelebihan Al-Quran, kelebihan ahli Al-Quran. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Quran kelak mendapat tempat di dalam syurga bersama dengan rasul-rasul yang mulia, lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi dia tidak mahir, tersangkut-sangkut, tersekat-sekat, mana baca pun tak lancar, tersekat-sekat baca, tak lancar, dan berat lidahnya, yakni dia belum lancar, maka dia akan mendapat 2 pahala. Pahala apa? Pahala Al-Quran dan pahala kerana berusaha. Pahala kerana berusaha untuk membaca Al-Quran itu, 2 pahala. Itu kelebihan bagi orang yang baca Al-Quran tak apa pandai, tapi cuba juga nak baca, tersekat-sekat, tergagap-gagap kan, ulang 2-3 kali, kadang-kadang silap baris, ulang lagi, silap baris, ulang lagi, tersangkut-sangkut, nak masuk kepada baris yang seterusnya kena pombang anak mata tengok dulu. Bagi anak-anak ni sekali pandang saja dah tahu baca lah kan. Tapi ada orang yang baru belajar kan, nak tengok baris itu, Allah, nak tukar daripada baris atas kepada baris bawah tu dia keliru, bercampur aduk, berserabut kadang-kadang orang yang baru belajar tu. Tapi dia usaha juga baca, tersangkut-sangkut, maka dia dapat 2 pahala. Itu bagi orang yang tersangkut-sangkut. Tapi kalau orang yang mahir, insyaAllah macam anak-anak ni, kalau yang mahir membaca Al-Quran ni, bersama siapa? Nabi kata bersama as-safaratil kiram, safarah. Dalam ni terjemahkan dengan rasul-rasul yang mulia. Tapi tafsiran dia safarah ini, sebagai ahli tafsir menyebutkan as-safarah itu maksudnya ialah para malaikat. Para malaikat. Dalam surah Abasa menyebutkan kalla innaha tazkirah faman syaa'a zakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah, kan? Dalam surah Abasa itu, sesungguhnya Al-Quran itu adalah tazkirah, peringatan, satu pengajaran Al-Quran itu. Maka siapa yang mahu mengambil kebaikan, maka dia akan dapat pengajarannya. Al-Quran itu fi suhufin mukarramah, yang terletak tersimpan dalam suhuf, lembaran yang dimuliakan, marfu'atin mutahharah, yang diangkat tinggi, yang dipersucikan, bi'aidi safarah, yang berada di tangan para malaikat safarah. Kalau ikut tafsir ayat ini, malaikat safarah ialah malaikat yang menyalin Al-Quran itu daripada lauh mahfuz.
Malaikat, salah satu tafsiran safarah itu malaikat yang menyalin Al-Quran itu daripada Lauh Mahfuz, lalu berada pada tangan-tangan mereka itu suhuf ataupun lembaran-lembaran yang mereka catatkan daripada Lauh Mahfuz. Maka mereka itu malaikat yang mulia. Malaikat yang mulia. Kiramin bararah. Sifat para malaikat itu kiram. Kiram ini jamak daripada karim. Karim maknanya kiram, ramai lah. Bararah jamak kepada bar. Bar ni mana baik, orang yang baik. Jamak dia bararah. Jamak dia bagi kategori jamak dia jamak taksir. Jamak taksir ni maknanya jamak yang dia berbeza dah daripada kata tunggal, dia dah pecah terus. Taksir ini mana pecah. Pecah. Jadi daripada kata mufrad dia itu terus lari terus. Terus lari terus. Kan? Ada jamak yang salim. Jamak salim. Salim ni makna sejahtera. Ngaji tak? Ngaji nahwu nah? Jamak muzakkar salim, muannas salim, kan? Salim ni makna selamat. Apa maksud selamat? Selamat ni maknanya kata asal dia tu tak berubah. Kata asal. Macam kita kata talibun, apa dia? Seorang pelajar, kan? Perkataan dia ialah talibun. Ta alif lam ba, talibun. Bila kita buat dia jadi jamak, kita buat dia jadi plural kepada jamak salim. Kalau jamak muzakkar yang maskulin ataupun yang merujuk kepada lelaki, kita kata talibuna tambah waw nun. Tapi perkataan ta alif lam ba tu berubah tak? Tak ubah tak? Duduk macam tu lah. Cuma tambah ajalah. Tambah talibuna, kan? Ada jamak muannas salim talibat, talibat. Tapi perkataan ta alif lam ba, ta tu, ta murbuta tu, ta itu tetap situ juga. Mana itu dipanggil jamak salim. Ada satu lagi jamak taksir pecah. Jamak taksir pecah. Taksir ni mana pecah lah. Pecah macam mana? Pecah sebab dia daripada perkataan asal mufrad dia tu terus berubah terus, kan? Kalau kita tukarkan talib kepada jamak taksir, kita kata tullab, kan? Tak ada ta alif lam ba dah. Tullab, ta lam alif ba pula, kan? Jadi dia lari daripada susun kata mufradnya yang asal. Maka bararah, kiram itu juga jamak taksir lah. Jamak taksir daripada karim. Karim, kiram. Bararah, jamak taksir. Jamak taksir dalam bentuk jam'u kasrah dia panggil. Jamak yang merujuk kepada banyak, tak ada had. Bararah. Sebab al-bar itu dia boleh dijamakkan juga dengan abrar. Kita pernah dengar tak abrar? Pernah dengar kan? Abrar jamak kepada bar. Bararah pun jamak kepada bar. Tapi abrar itu jamak qillah. Jamak qillah dia merujuk kepada dia ada had. Tapi jamak taksir dalam bentuk kasrah ini bararah dia macam tak ada had. Sebab itu untuk malaikat disebut bararah, untuk manusia disebut abrar. Pasal apa? Pasal malaikat, perkataan bar itu maknanya orang baik lah, kan? Orang baik. Malaikat ada yang buat jahat. Kan? Tak ada malaikat buat jahat. Malaikat itu semuanya patuh kepada Allah Ta'ala. Semuanya taat kepada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu jamak dia bararah. Kan? Bararah maknanya ambil jamak yang bilangan dia tak ada limit. Tak ada limit, kan? Kalau manusia ada manusia baik, ada manusia jahat, kan? Jadi taklah semua kita baik, kan? Sebab manusia biasanya disebutkan bar kalau seorang, kalau ramai disebut abrar, ya. Baik. Jadi malaikat-malaikat yang mulia itu disifatkan malaikat-malaikat itu safarah. Safarah itu terjemahan dia itulah malaikat. Tafsirannya sebahagian dari ahli tafsir menyebutkan itulah malaikat yang menyalin daripada Lauh Mahfuz, itu salah satu. Tapi secara umumnya dia maksud malaikat. Malaikat itu sudah tentulah mulia dah. Kemudian dahlah malaikat itu mulia, kemudian diberikan sifat lagi, itulah malaikat ditambahkan lagi al-kiram. Malaikat itu dah mulia dah, tak berbuah. Kiram pun tak apa, tapi ditambah lagi kiram. Mulia. Kemudian ditambahkan lagi bararah yang baik-baik. Tambah lagi makna taukid atas taukid atas taukid.
Dia punya sifat-sifat itu maknanya penggandaan sifat-sifat yang mulia kepada para malaikat itu. Maka inilah yang akan bersama dengan orang-orang yang mahir dengan Al-Quran, tempat mereka, kedudukan mereka itu sama seperti malaikat kiram as-safaratil kiramil bararah tadi. Dan orang yang membaca Al-Quran secara tersekat-sekat, maka dia mendapat dua pahala, pahala membaca Al-Quran dan pahala juga kerana usahanya yang bersungguh-sungguh walaupun sukar untuknya membaca Al-Quran. Seterusnya, kita tengok seterusnya. Imam An-Nawawi menyebutkan lagi hadis yang ketiga. Daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana kamasalil utrujjah. Ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة طعمها مر وريحها طيب ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ta'muha murrun wala riha laha." Jadi hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW buat perumpamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Jadi orang yang baca Al-Quran ini ada orang mukmin. Buat perumpamaan tentang Al-Quran dan ahlinya, Al-Quran dan orangnya. Ada orang mukmin yang baca Al-Quran, ada orang mukmin yang tak baca Al-Quran. Kemudian ada orang jahat tapi baca Quran. Kan? Jadi bagaimanakah perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah. Utrujah ni dia buah sejenis buah limau. Sejenis buah limau. Di sini dia tak terjemahkan. Dia sejenis buah limau. Sejenis limau yang dia memang ada, kita hidu dia pun ada bau dan rasanya pun sedap. Rasanya pun sedap. Baunya harum dan rasanya enak. Itu orang mukmin. Maknanya penampilan luar pun nampak baik, dalam pun baik. Itu orang mukmin yang dia baca Al-Quran. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma. Macam buah kurma yang tidak berbau sedangkan rasanya enak dan manis. Orang mukmin ni tetap baik, kan, tetap baik. Cumanya bila dia tak baca Al-Quran, maka tak adalah kita dapat hidukan aura kepadanya itu. Tetapi dia tetap baik. Dia ada kualiti iman dia tu. Jadi ibarat macam buah kurma. Buah kurma boleh kita hidup bau, ada bau, tak ada bau kan buah kurma. Tapi bila kita makan, rasanya enak, rasanya manis. Itu buah kurma. Perumpamaan bagi orang mukmin tapi tak baca Quran. Baik. Perumpamaan orang munafik. Perumpamaan orang munafik. Wa masalul fajir wa masalul munafiq. Fajir ini terjemahkan sebagai munafik ataupun orang jahat. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti raihanah. Apa dia raihanah? Raihanah ni pokok selasih. Selasih, ya. Di sini dia tak terjemah, dia sebut raihanah. Jadi selasih. Baik. Daun selasih tu yang baunya harum sedangkan rasanya pahit. Daun selasih tu, dan kalau nak cerita, kalau nak tengok, Google lah. Google zaman sekarang boleh Google kan. Google image daun selasih bentuk dia macam mana kan. Kemudian dia ada biji-biji selasih kan. Kalau orang kampung saya ada, kalau dulu orang buat air sirap tu, orang buah biji selasih tu. Tempat saya ada panggil air serbat kan. Biji selasih tu kan. Itu biji dia kan.
Tapi daun dia tu, biji dia tu memanglah sedap bila kita minum dengan air tu kan. Tapi daun pokok itu, maka sifat daun pokok itu dia kata memang bau dia harum. Bau dia harum. Mungkin orang makan boleh buat ulam juga lah. Tapi bila makan buat ulam, dia rasa dia pahit. Kan, dia rasa dia pahit. Tapi bila cium daun itu harum, tapi bila kita makan, kita kunyah, rasanya pahit. Itu raihanah. Itulah daun selasih. Daun selasih. Baik. Jadi dia ibarat macam orang munafik yang membaca Al-Quran. Dia munafik. Pada penampilannya nampak elok je, baik saja. Tapi dalam hatinya sahabat tahu, maka ibarat dia begitu. Baca Al-Quran pun bukan dengan keikhlasan, baca menunjuk-nunjuk. Solat pun bukan dengan keikhlasan, solat dengan menunjuk-nunjuk. Hanya semata-mata nak pamerkan kepada orang saja, di belakang tidak. Maka ini perbandingan ataupun perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihanah. Ataupun dalam satu bahasa lagi dia panggil kemangi. Samalah kemangi dengan selasih itu, maksud dia sama. Ya. Baik. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti Hanzalah. Seperti Hanzalah. Hanzalah ni sejenis timun pahit, bentuk macam lebih kurang buah peria. Peria lah, buah peria kan. Anak-anak jangan tak catat tu. Sebab dalam buku anak-anak tak terjemah. Ustaz tolong terjemahkan bagi tu. Dia tulis Hanzalah juga kan. Baik. Dia lagi kalau tak catat nanti duk terkejap Hanzalah buah apa, buah Hanzalah ni kan. Jadi Ustaz tolong terjemah bagi dalam buku tu. Dia terkekalkan dengan perkataan Hanzalah. Baik. Ibarat macam buah peria lah. Buah peria ada bau tak? Tak ada bau kan? Tak ada bau. Tapi rasa ada tak? Rasa ada. Rasanya pahit. Rasanya pahit. Tidak ada bau, tapi rasanya pahit. Itu bandingan bagi orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Baik, itulah perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ahli Al-Quran dan ahlinya. Ahlinya ada orang mukmin baca Al-Quran, ada orang mukmin tak baca Al-Quran. Ada orang munafik tapi baca Al-Quran. Biasanya orang munafik tak baca Al-Quran lah kan. Tapi bila dia baca Al-Quran tu? Kerana penampilan depan orang. Orang munafik ni buat apa pun semua hanya kerana yura'unan nas, hanya kerana nak tunjuk kepada orang sahaja. Baik. Seterusnya daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat beberapa golongan manusia dengan kitab ini dan merendahkan darjat golongan yang lain. Dengan Al-Quran lah manusia diangkat darjatnya, dan dengan sebab Al-Quran juga ada manusia hina dina kedudukannya dengan sebab Al-Quran. Mengapa dengan sebab Al-Quran ini hina? Sebab dia tolak Al-Quran. Sebab dia tak nak menerima Al-Quran, ataupun dia menerima Al-Quran tetapi dengan maksud yang tidak baik. Dia menjadikan Al-Quran sebagai bahan untuk mendapatkan keuntungan duniawi semata-mata. Maka dengan sebab itu barangkali dia dimuliakan di dunia tetapi hina di akhirat. Kan? Ada orang yang hina di dunia dan hina di akhirat, yang tolak terus Al-Quran. Seperti mana penentang-penentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka itu hina di dunia dan hina di akhirat kerana dengan sebab Al-Quran jugalah. Bila Al-Quran diturunkan, maka diperintahkan kepada mereka beriman dengan Al-Quran. Bila mereka menolak, maka Allah Ta'ala merendahkan mereka sebab mereka menolak. Tapi apabila mereka menerima Al-Quran, manusia menerima Al-Quran, maka Allah Ta'ala mengangkat darjat seorang itu dengan Al-Quran. Anak-anak jangan bimbang. Dengan sebab terlibat dalam dunia hafalan Al-Quran, dengan sebab terlibat dengan Al-Quran ini, tak akan hina, tak akan jatuh darjat orang yang ahli Al-Quran. Tak akan jatuh darjat orang ahli Al-Quran. Anak-anak ni kemungkinan dihantar. Mungkin sebahagian daripada anak-anak ni yang ibu bapaknya ahli Al-Quran. Kemungkinan juga yang ibu bapaknya bukan ahli Al-Quran, bukan merendah-rendah. Tetapi mereka nak menebus. Ya. Mereka nak menebus
apa yang mereka terluput tidak berpeluang untuk menjadi ahli Al-Quran, maka mereka tebuskan melalui anak-anak. Maka anak-anak ini membawa satu sinar kebahagiaan melalui Al-Quran. Bukan setakat diri mereka saja terangkat dengan Al-Quran, ibu bapa mereka yang bukan ahli Al-Quran pun terangkat juga. Karena orang yang menghafal Al-Quran nanti, ibu bapanya akan dipakaikan mahkota di akhirat kelak. Dipakaikan dengan pakaian kemuliaan di akhirat kelak. Hanya kerana anaknya ahli Al-Quran. Kalau anaknya ahli Al-Quran, ibu bapanya dipakaikan dengan mahkota, bukan mahkota dunia ni, mahkota di akhirat nanti, maka betapalah si anak itu. Oleh kerana itu, kalau kita terlepas peluang, ini kepada kita lah, orang yang macam ustaz yang dah lepas zaman belajar ni, kan? Ayah-ayah kita semua ni yang lepas zaman belajar ni, mungkin kita rasa kita yalah ambil bahagian yang kecil, dapat bahagian yang kecil saja masa zaman kita dahulu. Termasuklah yang cakap ni pun kan. Jadi rasa terlepas dah peluang. Nak menghafal pun, otak pun, dia punya kluster dalam ni dia banyak dah hilang, banyak dah kan. Tak dapat nak tangkap malah kan. Pagi hafal, petang dah. Bukan petang, pagi hafal, sejak lepas tu lupa dah kan. Dia tak sama dengan anak-anak ni fresh ni, mudah ni kita ni. Tahulah ustaz, tahulah sebab ustaz dulu masa zaman belajar dulu kena hafal Quran juga. Tapi tidaklah masuk khusus bahagian hafalan, cumanya ustaz dulu mengaji kuliah syariah di Azhar dulu, tapi kuliah syariah tahun ustaz dulu kena paksa kena hafal Quran. Tahun tu, tapi orang Arab kalau di Mesir Azhar, orang Arab dia fakulti apa pun dia kena hafal Quran. Dia fakulti lughah ke, bahasa ke, dia usuluddin ke, dia syariah ke, fakulti syariah ke, dia Dirasat Islamiah ke. Kalau orang Arab, semua mereka kena hafal Al-Quran. Itu kalau orang Arab. Tapi kalau orang Ajam ataupun orang Ajnabi macam kita ni, bukan Arab ni, kalau Universiti Azhar dululah, sekarang Ustaz tak tahulah macam mana, tak ambil tahu perkembangan universiti sekarang ni. Dia tak ketatkan macam orang Arab. Dia tak ketatkan macam orang Arab. Jadi dia bahagi-bagikan ikut fakulti, ikut kuliah. So masa zaman Ustaz dulu, kuliah yang paling sikit kena hafal Al-Quran, Usuluddin. Sebelum Ustaz pergi dulu, kalau kuliah syariah tu 2 juzuk setengah. Time Ustaz pergi, Azhar nak sama ratakan antara orang bukan Arab dengan Arab, nak disamakan, tak mau lagi beza-beza, maka generasi ustaz yang kena waktu tu. Tapi nak ceritanya bukan hafal pun, tak hafal pun kan. Tak hafal habis lah, tapi hafal lah sebagian besarnya waktu tu. Jadi dipraktikkan kepada kuliah syariah dulu. Kuliah syariah. Ustaz pula pergi waktu tu masuk kuliah syariah. Dipraktik pada kuliah syariah. Jadi kamilah generasi pertama daripada pelajar yang bukan Arab yang dikenakan sama level macam orang Arab, kena hafal satu Quran bila habis 4 tahun kuliah syariah. Maknanya setahun 7 juzuk setengah kena hafal, setahun 7 juzuk setengah. Tapi ceritanya macam tu, tapi hakikatnya tak hafal banyak tu pun kan, tak hafal banyak tu pun pasal bukan khusus bidang Al-Quran. Bukan macam ustaz-ustaz kita yang pergi ke Syubra di Mesir tu yang khusus bidang Al-Quran tu. Budak, kita kuliah fakulti syariah. Jadi hafal tapi kena hafal tapi tak belajar. Belajarnya fiqh, belajarnya ilmu-ilmu syariah lah. Tapi Quran ni kena hafal sendiri tapi kena masuk Faisal. Cuba bayang ni, susah lah kan. Tapi ustaz taklah hafal semua, hafal tebuk-tebuk jugalah, hafal tebuk-tebuk kan, hafal tebuk-tebuk. Dan lulus tu pasal pensyarah kesian lah. Pensyarah kesian lah. Kalau hafal semua, hafizlah kita. Tapi ada juga di kalangan sahabat-sahabat yang hafal semua pun ada juga kan. Jadi bila merenungkan balik, walaupun zaman itu tapi tak hafal semua, tapi rasa macam terlepas juga peluang. So tak terhafal jugalah macam anak-anak ni kan. Sebab bukan khusus bidang Al-Quran kita tu, kita belajar syariah tapi disyaratkan begitu. Maka kita pun fikir banyak,
yang kita terlepas, peluang-peluang kita terlepas. Maka sekarang ni cuba nak apa? Ustaz ingatkan balik, cuba apa? Otak sekarang ni ada masa ingatkan balik hafalan. Lepas tu saya bawa dengan urusan kerja apa semua, 2-3 bulan, hilang balik, jenuh kan. Sebab itulah cumanya satu pengajaran kita tak tinggal baca je lah. Takut Al-Quran itu menjadi ancaman balik kepada kita. Tapi kalau ikut nak ingat tu, Allah susah. Ini pada ketika mana usia macam anak-anak ni lah, ketika umur macam anak-anak ni lah, otak tengah fresh ni, nak hafal. Tapi kalau sampai peringkat macam ustaz, macam bapa-bapa kita ni, kita rasa macam satu peluang yang telah pun terlepas, apa kita akan buat? Kita akan lepaskan kepada anak-anak kita pula. Kita tebuskan apa yang kita tidak dapat itu melalui anak-anak kita. Itu masih ada peluang lagi kan. Jadi anak-anak ini adalah anak-anak yang membahagiakan ibu bapa, insya-Allah. No? Jangan ingat rugi, jangan duk rasa menyesal. Jangan duk rasa orang lain pergi sekolah, kemudahan tu kemudahan ni, sukan sana sukan sini, aktiviti kurikulum sana. Kita Allah nak kenapa jumpa dengan sahabat duduk dengan Al-Quran kita. Tak, jangan tak. Nanti suatu hari nanti bila dah tua nanti lama nanti baru waktu tu nampaknya lebihnya orang ahli Al-Quran, baru perasan kawan-kawan kita yang meninggalkan kita pergi ke dunia akademik waktu tu. Bila dah sampai ke lanjut usia dia, Allah, aku banyaknya aku tak erti tentang Quran ni kan. Tapi sekarang ni kita macam rasa rendah lah kan. Tapi jangan rasa rendah sebab kita bawa kalam Allah. Kalam Allah kalau nak dibandingkan, macam nak bandingkan Allah dengan makhluk, tak terbanding. Ya, baik. Jadi orang-orang yang telah keluputan peluang seperti ustaz dan bapa-bapa yang lain, maka kita tebuskan melalui anak-anak kan. Ustaz pun hantar anak. Ada 6 orang hantar 3 hafal Quran, yang 3 lagi tapi sekolah agama jugalah kan. 3 hafal Quran. Mudah-mudahan dapat tumpang dengan melalui anak-anak kita. Kalau anak pun tak dapat tumpang, apa kita dah buat? Keluarkanlah apa yang kita ada daripada harta benda, bantulah ahli-ahli Al-Quran. Dan kita tak ada peluang dah kan? Kita tak ada peluang. Peluang nak hafal Quran pun tak boleh. Peluang nak hantar anak pun tak boleh. Anak-anak dah besar baru kita tersentak, lepas Allah peluang kan. Maka apa yang kita ada? Kita ada harta benda sikit. Bantulah ahli-ahli Al-Quran. Kita tumpang mendapat keberkatan dan syafaat mereka. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan ya. Baik. Dah masuk lama dah tu. Masuk lah. Dia tak bunyi Sekarang tak ada bunyi. Tak pergi signal lah. Baik. Jadi dalam hadis ini memberitahu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa kumpulan manusia, segolongan manusia dan segolongan lagi dihina dengan sebab Al-Quran. Itulah kalau orang menerima Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, maka darjatnya diangkat. Kalau orang menolak Al-Quran ataupun menerima Al-Quran tetapi dengan penuh kepura-puraan ataupun dengan kepentingan-kepentingan yang bukan mencari redha Allah tetapi mencari kepentingan sendiri, maka mungkin kalau di dunia ini nampak tinggi darjatnya tetapi di akhirat dihinakan darjatnya. Wal-ayazubillah. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak kita baca pada minggu ini sebahagian daripada hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Minggu ini kita baca 4 hadis berkaitan dengan kelebihan Al-Quran dan ahli-ahlinya. Jadi sampai setakat itu saja dulu. Mohon ampun dan maaf sebarang kekhilafan. InsyaAllah pada pertemuan seterusnya kita sambung lagi tentang kelebihan Al-Quran ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. وتواصى بالحق وتواصى بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.